باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam bab berkenaan dengan bercelak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan iktahilu bil ismid. Hendaklah kalian bercelak dengan menggunakan ismid, fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Kerana dia akan mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Terus babu ma ja'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay babu bayani ma warada fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-akhbar wa aqaba bab al-khidab bi bab al-kuhli li shabah al-kuhli bil khidab fi annahu naw'un min az-zina. Nah, jadi kenapa diletakkan bab diikuti dengan babul khidab dengan babul kuhl. Maksudnya bab berkenaan dengan bercelak selepas babul khidab. Kenapa di syabahil kuhli bil khidabi fi annahu naw'un min az-zina? Karena persamaan di antara celak dengan inai pada bentuk perhiasan. Dua-duanya perhiasan persoalan. Wal kuhlu bidhammi kullu ma yudha'u fil 'aini listishfa. Setiap yang diletakkan pada mata untuk berubat maka dipanggil kuhul. Listishfa tujuannya untuk berubat. Wal kahlu bil fathi ja'lul kuhli bidhammi fi 'aini. Jadi al-kahlu maksudnya perbuatan. Kuhlu benda tu. Nah, jadi macam al-wudu air tu. Wudu perbuatan. Dahnu berminyak. Duhnu minyak, kan? Kuhlu alat untuk kita bercelak. Kahlu perbuatan untuk bercelak. Itu maksudnya. Qala al-Qustullani al-masmu'u min ar-ruwati dhammul kaf. Wa ikana lil fathi wajhun bihasab al-ma'na. Nah. Jadi yang didengar daripada para perawi hadis dibaca dengan kuhlu. Walaupun pada fathah tadi ada maksudnya. Terus. Jadi maksudnya diletakkan dengan maksud masing-masing lah. Idh laysa fi ahadith al-babi tasrihun bima kana yaktahilu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa fil hadits tsani. Jadi dalam bab ini tidak ada sharih yang menunjukkan tentang perbuatan Nabi bercelak melainkan pada hadis yang kedua saja. Yang ini semua Nabi suruh bercelak. Hadis yang kedua baru disebutkan bahawa Nabi bercelak. Pada hadis yang kedua boleh disebutkan secara jelas. Tamam. Wal-iktihal 'indana ma'ashir Syafi'iyah sunnatun lil ahadits al-waridati fihi. Jadi bercelak di sisi kita mazhab Syafi'i adalah sunnah berdasarkan hadis yang warid tentang perkara tersebut. Qala Ibn al-Arabi al-kuhlu yashtamilu ala manfa'atayn ihdahuma az-zina fa idha ista'mala bi niyyatiha fa huwa mustathnin min at-tasannu'i al-manhi anhu. Yang pertama, kata Imam Ibn al-Arabi al-Maliki. Ibn al-Arabi al-Maliki murid kepada Imam Ibn al-Ghazali. Kata beliau bercelak ini padanya terdapat dua manfaat. Yang pertama untuk berhias. Kalau kata digunakan dengan niat untuk berhias, maka fahuwa mustathnan min at-tasannu'i al-manhi anhu. Maka dia terkecuali daripada masalah kita tasannu'. Ini perkara yang dibuat-buat yang dilarang. Contohnya melukis muka apa semua tu dilarangkan untuk kita berlebih-lebihan, tapi bercelak dibenarkan kerana kalau niat untuk zina. Ini termasuk pada perempuan pun boleh pakai juga celak. Tak masalah, tak dikira sebagai
tabarruj. Tiga tabarruj. Wasaniyah tatayyub. Ya, untuk tatayyub, maksudnya untuk perubatan. Fa idza stu'mila bi niyyatihi, kalau digunakan untuk niat perubatan, fa huwa yuqawwi al-basar wa yumbitu asy-sya'r. Thumma inna kuhla az-zinah la hadda lahu syar'an wa innama huwa biqadri al-hajah. Ha? Jadi di sini disebut kalau kata nak bercelak dengan niat berubat, kalau dipakai dengan niat berubat, maka dia akan menyebabkan mata kita akan jadi kuat, pandangan mata kita akan jadi kuat dan juga akan menumbuhkan bulu mata kita. Kemudian kuhlu az-zinah la hadda lahu syar'an. Jadi memakai dengan tujuan untuk zinah, maksudnya memakai dengan tujuan untuk nak bercelak dengan tujuan perhiasan, la hadda lahu syar'an. Tidak ada had baginya dalam syarak waktu bila nak kena pakai. Innama huwa biqadri al-hajah. Dia kadar dengan sekadar hajat. Tu bila kita nak pakai tu pakai ya. Wa amma kuhlul manfa'ah, manakala kuhlu untuk manfaat kesihatan, waqad waqatahu sahibus syar'i kulla lailatin, maka ini telah diletakkan oleh sahibus syar'i dengan setiap malam. Ini yang saya sebut dalam kitab Asy-Syamil, dalam bab berkenaan dengan bercelak Nabi SAW. Telah berpesan baginda pada kita, bercelaklah dengan ismit, jangan lupa. Padanya faedah besar buat kita, mencerahkan, melebatkan bulu mata. Mencerahkan mata dan melebatkan bulu mata. Ada dua faedah tadi kan. Dan kaifiatnya ditunjukkan baginda 3 kali kanan kiri pada mata. Tujuan bercelak itu ada dua. Bercelak ada dua. Yang pertama perhiasan, yang kedua. Pertama perhiasan. Yang kedua apa? Jika diniatkan berubat dengannya, dia niat berubat. Ini panggil kuhlul manfa'ah. Dapat faedah yang besar buat mata. Apa dia? Dan bercelak, faedah besar buat mata tadi apa dia? Itulah mencerahkan bulu mata, mencerahkan mata dan melebatkan bulu mata. Dan bercelak dengan niat perhiasan. Niat, celak dipanggil kuhlu zinah, dan bercelak dengan niat perhiasan, tiada ditentukan padanya had zaman. Tak ditentukan had zaman. Bila-bila masa pun tak ada masalah. Jika tujuannya untuk kesihatan, setiap malam jangan lupa peraturan. Maksudnya kalau nak untuk tujuan kesihatan dipanggil kuhlul manfa'ah, maka jangan lupa pada setiap malam dipakai mengikut peraturan yang ditunjukkan oleh Nabi, iaitu dengan 3 kali kanan kiri pada mata. Itu maksudnya. Yang ini adalah ringkasan kepada perbahasan kepada bab ini, bab al-kuhul dalam Syamil kitab saya. Terus fi babi, jadi apa ni, tak salah nak bagi lelaki untuk pakai celak waktu siang. Kalau kita tengok ada orang pakai celak waktu siang, dia kata ni apa, Nabi suruh pakai waktu malam, bukan waktu siang. Tak ada masalah, kerana dia pakai dengan niat zina, bukan niat untuk tatayyub. Kalau tatayyub untuk waktu malam, waktu malam sebelum tidur boleh pakai tatayyub. Tapi kalau waktu siang nak pakai, dia tengok ada orang lelaki suka pakai celak, dia memang suka pakai celak. Saya dulu pun suka pakai celak, pakai celak kat mata ni. Jadi salah tak salah apa? Kerana waktu siang dibenarkan untuk tujuan zina, kerana tak ditentukan had zaman. La hadda lahu syar'an. Dia tidak had waktu bila yang nak perlu dipakai. Ala qadril hajah, sekadar hajat orang tadi nak pakai bila dia pakai. Dia suka dia. Terus. Haddatsana Qawluhu. Ada baca. Qawluhu. Qawluhu Muhammad bin Humayd musaghara. Wa qawluhu ar-Razi nisbatun ila Rai. wa hiya madinatun kabiratun masyhuratun min biladi Dailam. Ini ulama sebut Dailami tu. Ada Imam Dailami daripada Dailam. Terus wazadu zai fi nasab ilaiha wa thaqahu jam'un wa qala al-Bukhari. Jadi kalau Rai asalnya Rai, tapi ketika nak diletakkan dengan nisbah, dia akan letakkan zai, tambah zai, Razi. Ya. Ada kaedah dia. Ada dia budak main apa sana? Ada budak-budak main. Ada? Mau main apa? Main gerek? Tak apa. Tak apa. Baik, terus. وقال البخاري فيه نظر وقال ابن حجر ضعيف خرج له أبو داود والمصنف وابن ماجه. وقالوا أبو داود الطيالسي نسبة إلى الطيالسة التي تجعل على العمائم. والمشهور أبو داود سليمان بن داود قاله اللقاني.
قوله عن عباد كشداد. وقوله ابن منصور أي الناجي أبي سامة صدوق تغير آخرا. وقال في الكاشف ضعيف. وقال النسائي ليس بالقوي. خرج له البخاري في تعليق والأربعة. قالوا افتعلوا بالاسم دي المخاطب بذلك الأصحاء. أما العين المريضة فقد يضرها الاسم، وهو بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وكسر الميم بعدها دال المهملة. Abu Dawud At-Tayalisi tadi apa dia? Nisbah ila Tayalisah allati taj'al 'ala al-'amaim. Tayalisah ni maksudnya tailasan yang dipakai di atas amaim, imamah. Jadi maksud di sini pakai imamah macam ni, kemudian dia letakkan kain. Letakkan kain. Ini bagi tayalisah. Dia letak ni. Jangan tutup buku dia pakai. Ni pakai. Tahu ulama kalau tengok ada ulama pakai macam ni, la tas'al an ilmi. Jangan tanya ilmu dia, maksudnya orang alim. Tapi kalau tak tahu mana tu dah pakai. Malu kat orang. Ya. Ketuk guru rusak dia pakai ni tak apa lah. Baik. Wal masyhur Abu Dawud Sulaiman ibnu Dawud. Qalahu al-Laqani. Jadi iktahilu bil ismi. Al-muqatabu bidzalika al-asihha. Tengok. Nabi kata apa? Bercelaklah kalian dengan ismi. Yang ditujukan ucapan Nabi tadi siapa? Kepada yang sihat matanya. Bukan semua orang. Al-asihha. Nah, amma al-ainul maridah, manakala orang yang matanya sakit, faqad yadurruha al-ismi. Kadang-kadang boleh menyebabkan jadi sakit. Nah, qad tadi litaqlil. Nah, untuk nak beritahu kata kadang-kadang boleh jadi jatuh sakit ketika memakai ismit pada mata dia. Kerana ada orang dia ada alergi. Jadi Nabi tujukan ucapan iktahilu bil ismit tadi ni. Ini pun dalam babul adab. Nah. Suruhan di sini suruhan sunnah. Bukan wajib. Jadi kepada siapa? Kepada yang sihat sahaja. Bukan yang matanya ada alergi. Wa huwa bi kasril hamzati is, nah. Sukun sa al musallasah. Is, nah. Dan kemudian wa kasril mim ba'daha dal muhmalah. Ismit hajarul kuhli al-ma'dani al-ma'rufi. Jadi apa ni, hajarul kuhli al-ma'dani al-ma'rufu. Jadi dia batu ma'dani ma'ruf. Dia ada sejenis galian. Wa ma'dinuhu bil masyriq wa huwa aswadun yadribu ila humrah. Dia warna dia hitam, hampir-hampir merah. Dia ismit. Kalau di Madinah dia jual, dia campur ismit campur dengan air zam-zam. Katanya lah, tak betul dia campur ke tak tahu. Bila dia keringkan, lepas tu dia letak dalam bekas tu. Warna dia merah-merah, dia tak warna hitam. Tapi yang belakang-belakang ni dia ada yang warna hitam. Saya juga kita lihat murah, takut juga ke batu apa dia ambil, kita tak tahu. Buh kat mata. Tak kena ambil tar apa. Tapi tak ada jenis kan ismit tu. Baik. Fa innahu yajlul basara. Ay yuqawwihi. Wa yadfa'u al-mawad ar-radi'ata al-munhadirata ilaihi min ar-ra'si. Jadi dia akan apa ni dia akan menghalang mata kita daripada turun ada satu benda daripada kepala yang tak elok ke mata. Nampak tak? Jadi yadfa' al-mawad ar-radi'ah al-munhadirah. Munhadirah maksudnya yang turun daripada kepala. Dia ada apa ni, mungkin ada sesuatu daripada tahu lah ni dalam sains ni. Orang sains kena tanya orang sains lah. Ya. Big Bang kot ni kot, mungkin ni teori ni. Tiba. Jadi apa ni, masuk daripada kepala ni dia turun sampai ke mata. Dan ismit akan menghalang benda tu daripada terkena pada, sebab tu dia yajlul basar. Tu dia akan mencerahkan mata. Kalau dia menghalang mawad tadi ataupun apa ni, apa komponen mawad ni. Nah. Komponen ano? Teh. Teh. Buah baris. Yang Zaki tu tengok baris, buah baris apa ni. Katanya orang tak jawab lah. Tengok baris kan. Lepas nak baca apa? Baca apa? Apa dia mana tu? Tu. La siyama idza udhifa ilaihi qalilul misk. Lebih-lebih lagi kalau ditambah dengan
bukan lazim maknanya khususnya kalau ditambah dengan apa ni, misk. Jadi kalau ismit kita tu gabung pula dengan misik, dengan minyak kasturi, dia akan lagi jadi elok. Qauluhu Betri cepat makan Betri. Qasidah tu ya. Nampak macam gemar elok. Tak ada Allah tu tepuk Allah tu boleh tiba. Jadi habis syekh apa? Qauluhu gemar elok. Sila. وقوله وينبت الشعر بفتح العين وهنا وبفتح العين هنا لأجل الازدواج. ازدواج ازدواج ni apa dia? ولأنه رواية وينبت الشعر ولأنه رواية أي يقوي طبقات الشعر العينين. ازدواج apa dia? Ya. أجل ازدواج ازدواج لغوي. ازدواج لأجل ازدواج apa dia? ينبت الشعر. Sasa. Sebab apa? Izdiwaj ni apa dia? Istilah apa? Izdiwaj. Tak. Mana tu? Pada kamus tu. Ujung ni. Ujung ni. Tu. Tahu siapa setelah baca tu. ولأنه رواية أي يقوي طبقات شعر العينين التي فيها الأهداب، وهذا إذا اكتحل به من اعتاده، وهذا إذا اكتحل به من اعتاده، فإن اكتحل به من لم يعتده رمدت عينه. لأنه رواية apa tu? Nanti kita tengok dia ni di mana. ولأنه رواية أي يقوي طبقات الشعر العينين التي هي الأهدب. Maksud ينبت الشعر, dia akan menguatkan طبقات الشعر العينين التي هي الأهدب. Ni ahdab, bulu mata kita akan menguatkan. هذا إذا اكتحل به من اعتاده. Maksudnya ini kalau kata orang yang beriktihal dan dia membiasakan dengan benda tersebut, jadi adat dia. Fa in iktahala bihi man lam ya'tadhu ramidat ainuh. Tapi yang tak biasa dengan iktihal ni, maka boleh jadi ramidat ainuh, jadi akan jadi sakit mata. Jadi macam dia akan kena penyakit ramat. Maksudnya apa dia? Kena katarak pada mata. Wa za'ama qawluhu wa za'ama ay Ibnu Abbas. والمراد من الزعم القول المحقق، فزعم بمعنى قال، وإن كان أكثر ما يستعمل فيما شك فيه. نعم. في الحديث بئس مطية الرجل زعموا، شبهت بالمطية لأن الرجل إذا أراد الكذب يقول زعموا كذا، فيتوصل بلفظة زعموا إلى الكذب
كما أن الشخص يتوصل بالمطية إلى مقصوده. Nah, di sini kata Za'ama Ibnu Abbas. Dia yang dimaksudkan ni Sayyidina Ibnu Abbas yang za'am. Baik, za'am ni apa maksud dia? Di sini wal muradu min az-za'mi al-qaulul muhaqqaq. Maka za'am di sini bukan maksudnya telah mendakwa. Tak. Maksud di sini telah berkata dengan perkataan yang benar. Itu maksudnya. Wa za'ama bermakna qala. Jadi qala. Maksudnya za'ama di sini dengan makna apa? Qala. Dengan maksud telah berkata. Wa in kana aktsaru ma yusta'malu fi ma syakka fihi atau fi ma syukka fihi. Dan benda yang kita syak kadang-kadang digunakan perkataan za'am juga. Za'ama biasa digunakan pada perkataan yang kita syak padanya. Za'ama maksudnya dia mendakwa saja, tak tahu betul ke tak, tak tahu. Itu sebut digunakan perkataan dakwaan. Tidak, kerana syak. Wa fil hadis bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Syubbihat bil matiyah lianna ar-rajul idza arada al-kadhib yaqulu za'amu kadza. Jadi yang paling buruk kata bi'sa matiyatur rajul adalah matiyah, apa dia matiyah? Matiyah cuba tengok. Za'amu, perkataan za'amu tu adalah bi'sal matiyah. Nah, kerana seorang kalau kata dia nak menipu, maka dia akan tersebut za'amu kadza, mereka telah mendakwa begini, mereka mendakwa begini. Jadi dia nak tipu sebenarnya. Depa kata dia punya tu, sebenarnya dia nak tipu. Maka dia sebut depa kata lah. Saya tak kata, depa kata. Itu semua za'am. Dia cuma nak tipu sebenarnya. Wa yutawassalu bi lafzati za'amu ila al-kazib. Maka akan sampai kalimah za'amu tadi kepada kazib. Kama anna syakhsa yutawassalu bil matiyah ila maqsudih. Bil matiyah ila maqsudihi. Matiyah apa dia? Binatang tunggangan, matiyah, no? Ayuh, tamam. Binatang tunggangan. Jadi seburuk-buruk tunggangan kita adalah perkataan za'am. Karena kedua-duanya mencapai kepada satu maksud. Seperti mana binatang tunggangan menyampaikan kita kepada maksud yang tertentu ke satu tempat, macam tu jugalah za'amu menyampaikan kita kepada satu maksud yang tertentu. Iaitu apa dia? Nak tipu. Kan? Itu bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Faham? Boleh lah? Faham lah? Jadi orang ni kadang dia guna za'amu tadi untuk apa? Untuk nak sampai satu maksud, itu menipu. Dia nak tipu, betul dia kata dengar kata macam ni. Bi'sal matiyah. Ni jahat ni, kalam ni jahat. Biasanya. Jadi sebab tu apa ni kena elakkan daripada kita guna perkataan tadi. Kita kalau kata kita tak perhati dengan orang dan sebagainya, jangan guna perkataan tu. Jangan guna perkataan saya dengar kata lah, orang duk kata lah, saya tak kata. Saya yang dengar kata yang tu. Semua tu kadang-kadang naknya dia nak kata. Tapi dia buat ayat baru untuk nak sebarkan benda yang tak baik. Bi'sal matiyatu za'amu. Comel, no? Kataan. Baik. Terus. Matiyah maksudnya tunggangan kita. Qauluhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu mukhulatun bi dhamm al-awwal wa al-thalith wa qiyasuha al-kasru li'annaha ismu alah. Jadi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu mukhulah bi dhamm al-awwal wa al-thalith. Tapi kalau qiyasnya dengan kasr, karena dia isim alah, patutnya mikhilah, nah? Mikhulah mindil mikhil. Patutnya mikhilah. Fahuwa minan nawadir allati ja'at bid-dhamm. Tapi dia termasuk minan nawadir. Nah, dia antara isim alah yang datang dengan bacaan mukhulah. Ya. Wa hiya ma'rufah wal mikhal kamiftah wa mikhal kamiftah huwa al-mil. Nah, mil apa dia? Mil. Al-mail, mil. Mil apa dia? Kiraan, mil. Mikhal. Sila terus. Qawluhu yaktahilu minha kulla laylatin ay fi kulli laylatin. Wa innama kana laylan li'annaha awqa lil'ayni wa amkana fi sarayati ila tabaqatiha. Li'annahu yaltaqi alayhi jafana. Apa dia? Jafna. Li'annahu yaltaqi alayhi.
Apa dia? Batang celak no. Mil tu batang celak no. Jadi dia panggil mil no, al-mil. Oh, ni gelaran dia ni, dia punya istilah dia ni. Mil ni. Tamam. Baik. Batang celak ah. Mikhal ni batang celak. Baik. Sila. Kemudian yaktahilu minha kulla lailatin ay fi kulli lailatin wa innama kana lailan. Kenapa pada waktu malam Nabi guna di annaha abqa lil ain? Kerana dia akan mengekalkan pada mata, wa amkanu fi as-sirayati ila tabaqatiha. Kerana dia akan memungkinkan menyampaikan kepada tabaqah dia, kepada ni apa ni dalam mata kita. Di annahu yaltaqi alaihi al-jafnan. Kerana waktu tu dia akan sampai ke semua bahagian, sebab kita akan tutup mata. Jadi dia akan terkena kat sini sekali, kat bahagian atas sekali. Maka pada waktu tersebut dia akan menyebabkan yumbitu sya'ar. Akan kita punya bulu mata kan atas bawah kan. Yang kita pakai di bawah ni, mana ada orang pakai inai kot. Sekali ikut atas. Orang pakai kat sini je. Ya, jadi waktu yang paling sesuai untuk nak bagi semua galian tadi ataupun bahan tadi sampai kepada yang bahagian mata atas, waktu tidur yang paling sesuai sebab kita akan tutup mata. Dia akan masuk sekali ke atas. Itu maksudnya. Salasatun fi hadhihi wa salasatun fi hadhihi. Salasatan, no? Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Ini kita akan sambung pada petang ni insya-Allah. Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.